Okay, bisa. Alright, Assalamualaikum, Tan Chehau, YPD Rikinge, Wanakem, Salam Satu Malaysia. Alright, so before I start, thank you for those who participate in these free online lessons. Okay, so first of all, my name is Muhammad Amzaiman Bebokari and I am one of the application engineer here at Eket Systems. So you can call me Aiman. Alright, so as you know, for our topics today is about hexagon tiles to wood flooring transition in Revit lah. So basically hexagon tiles to wood flooring ni dia mostly guna dekat modern houses punya konsep punya building. So kalau you pasang dia mostly macam kalau you pergi IKEA dia akan nampak lah macam mostly dia pakai apply benda tu dekat macam jadi cermin semua tu lah. Tapi dalam case ni kita akan buat hexagon tiles dia blend dengan kita punya wood flooring. Okay, so sebelum kita start tu saya nak launch dulu satu polls. So siapa yang participate dalam kita punya free online lesson hari ni minta tolong isi lah. Just klik-klik je yang mana berkaitan dengan you all punya background. Okay, so I akan launch sekarang. Okay. So minta tolong siapa yang ada dalam ni sekarang minta tolong isi lah yang mana berkaitan dengan you all punya background. Okay. Lagi 4 orang. Okay, lagi 2 orang lagi. Okay, bagi yang baru masuk tu minta tolong isi poll dulu. Okay, sebab saya nak tengok mana background you all lah, dari mana background you all. So cukup seminit saya akan tutup lah yang poll ni. Okay, so lagi 10 seconds, lagi 3 orang lagi. Okay. Alright, saya akan tutup lah. Okay. So most of you guys kalau based on kita punya polls ni, most of you guys are from architect lah. Architect dan ada juga civil engineer, contractor, manufacturer. Okay, so tapi tak apa, hari ni kita just nak kongsi ilmu je. So tak kisah pun you all dari background apa pun. Sebab ini kita just nak kongsi ilmu, ilmu pun free je. So you all boleh free to learn lah. Okay, so kalau kita scroll kat bawah, boleh tengok lah apa kebanyakan yang most of you guys work from office. So sekarang pun kes COVID pun dah meningkat. So yang siapa work from office tu stay safe lah. Okay. So untuk hari ni punya, sebelum tu saya nak tunjuk dulu kami punya website Eket Systems. So you just simply boleh pergi dekat you punya browser dan type Eket Systems. Okay, dia akan pop up kami punya homepage. So kalau you nak tahu betul tak betul, you nampak saya kat sini tu kira betul lah tu. Kami punya homepage ni. Okay, so kalau you scroll down kat bawah, you boleh tengok kami punya latest promotion dengan news. So mana yang you berminat, you interested nak masuk tu, you boleh klik je. Lebih detail ada kat dalam ni lah. So, okay, kalau you perasan kat sini dia ada 2, Kuala Lumpur dengan Penang. So basically Eket System ni dia ada 2 branch. Satu dekat Ampang, Kuala Lumpur dan juga dekat Penang, Suruhanjaya Penang. So Kuala Lumpur ni dia kami punya HQ lah. So anything yang you nak tanya berkaitan dengan sale ke apa ke, you boleh tanya dekat nombor yang tertera ni lah. Kalau Kuala Lumpur, kalau Penang, Penang. Okay, kalau scroll kat bawah lagi, kita boleh nampak yang latest workshop ataupun webinar yang akan datang pun ada, upcoming pun ada. Sekarang ni kita punya hexagon tiles lah. So kalau you nak join yang next webinar, you boleh tengoklah kat bawah ni dia ada tarikh-tarikh dia. So yang mana yang you berminat, you boleh just klik dan you reserve you punya seat lah. Macam biasa. Okay. Tak ada apa dah. So sebelum kita start, saya akan share dulu lesson outline untuk hari ni. So basically hari ni kita akan belajar cara untuk how to create parts. So dan kita akan belajar adjust view range, how to divide parts, how to duplicate material dengan finishes, how to trace line dan juga how to blend in different finishes on the same surfaces. So maksud dia macam mana cara kita nak blend in antara hexagon tiles tu dengan kita punya timber flooring tu. Okay.
So kalau tak ada apa-apa, saya boleh start sekarang. First kali kita launch kita punya Revit. Alright. So bagi siapa yang tak tahu, Revit ni dia ada 3 template, iaitu architectural, structural dengan sistem satu lagi. Sistem tu macam MEP lah, mechanical, electrical, plumbing. So dalam case ni saya akan pilih architectural lah sebab kita nak buat floor. Okay, dan lagi satu information, Revit ni dia didatangi dengan 2 benda juga. Satu metrik dan lagi satu dia punya imperial. So siapa yang dah terbiasa dengan guna feet, kaki atau semua tu boleh guna imperial lah. So dalam ni saya tak biasa dengan imperial, so saya akan guna metrik lah. Alright, so kita launch kita punya Revit. Okay, first kali saya akan buat floor yang biasa je, yang simple. So saya akan buat floor 4,000 kali 2,000 lah, kecil sikit, senang sikit. Okey, 4,000 kali 2,000. Okey, sebelum tu floor kita kena make sure dalam kita punya lesson hari ni kita kena ambil floor yang ada panggil kena ada layer, ada parts-parts dia. So sebab apa? Kalau kita ambil floor generic yang biasa, so bila kita nak create parts tu dia tak ada parts sebab dia macam full concrete kan. So kita kena ambil yang macam berlayer lah, tapi dalam cerita ni saya akan ambil standard timber wood finish. Sebab saya nak blendkan antara timber finish dengan hexagon saya tu nanti. Okey, kat sini kita tak nampak lagi dia punya finisher, so kita kena tukar lah dia punya visual ni jadi realistic. Okey, so kat sini kita akan nampak kita punya timber finish lah. So saya akan buka juga dekat 3D untuk dapat gambaran yang lebih senang nanti bila kita nak buat parts tu. Okey, kat sini saya tekan WT ataupun tile view. Kat sini kita akan dapat 2 tile view lah. Alright, 2 tile view kat sini. So first kali step yang pertama, kita nak create dulu layer-layer. Kat sini kalau kita pasang dekat 3D dia tak ada layer pun. Okay, so macam mana kita nak create layer tu? First kali kita pergi dekat kita punya floor plan, kita klik dia. Klik. Dan dekat sini dia akan keluar dekat bahagian modify floor. Kita kena pergi dekat bahagian tab, create, dan kat sini, create parts. Kita kena tekan tu create parts ni. So kalau you pasang kat sini dia akan hilang. Tapi you jangan gelabah lah. Dia ada aja benda ni. Cuma kita kena adjust dekat kita punya view range macam saya abang tadi dekat kita punya lesson outline tu. Okay, so macam mana nak adjust? So sebelum tu kalau you pasang dekat part visibility ni, sini dah tulis show parts. Tapi kalau kita tekan sini show original, dia akan pop up balik benda ni. Tapi kita tak mau, kita nak show parts sebab kita nak tengok parts-parts apa yang ada dalam tu. Okay, show part dia akan hilang balik. Tapi tak apa, kita scroll down bawah. Dekat bahagian extend dengan view range ni, kita tekan edit dan kita kena tukar bahagian bottom dengan bahagian view depth. Kita tukar jadi unlimited. So, untuk dapat gambaran lebih senang macam ni. So, view depth maksud dia kalau kita set unlimited, dia unlimited dia punya range view tu. So, dari situ kita boleh nampak yang parts-parts yang ada dalam kita punya floor. Untuk bahagian top tak payah kacau. Sebab kita nak buat floor je. Ni kita tekan apply. Okay, dia akan pop up balik kita punya tu. Then, okay. So, sini kita tak nampak lagi mana yang layer yang kata ada layer tu kan. Okay, sebab tu yang pentingnya kat 3D ni. Okay, kita pergi pula kat 3D. Kat sini kalau you perasan, dia punya part visibility show original. So, kita kena tukar jadi show parts. Nampak? Dia ada layer-layer. Okay, satu lagi. Kalau you pasang kat sini, layer dia tebal-tebal kan. Macam kita nak tengok pun susah mana layer kan. So, kita off dulu dia punya thin line. Ataupun commands dia tekan TL. So, dia akan jadi nipis. Thin line tu kat atas ni lah dia punya command. Okay, so kat sini kita akan nampak layer-layer dia. Top layer, middle layer dengan bottom layer. So kalau bottom layer ni, yang kalau kita ambil floor generic macam ni lah. Dia cuma tak ada layer atas ni kalau kita ambil. Sebab kita nak blend in, so kita kena ambil yang ni lah. Boleh je nak ambil floor generic. Okay, so first kali kita pilih yang atas sekali, top layer. Yang tengah dengan bawah ni kita tak payah kacau. So kita pergi dekat kita punya floor plan pula. Okay, sini saya bagi besar, saya bagi kecil sikit lah bahagian 3D ni, saya tak tengok sangat. Saya nak fokus dekat kita punya floor plan. Okay, lepas kita dah tekan yang top layer, kat sini dia dah highlight jadi biru. So dekat sini kita tekan divide parts. Okay, tekan divide parts. Dekat sini dia akan jadi line yang macam greyish sikit lah. So maksud dia betul lah tu. So kita tekan edit sketch kat sini. Tekan edit sketch. Okay, kalau you pasang kat sini dia akan keluar macam dash line lah. Okay. So dekat sini
let's say saya nak buat saya punya blend in antara hexagon tiles dengan timber tiles tu, saya nak buat lebih kurang macam ni. Okay, so make sure masa you buat tu, pink line ni kena lebih yang dash line ni. Kalau tak lebih dah tak jadi. So sia-sia lah you buat. So nak kena lebih. Benda ni penting nak kena ingat. Okay, kena lebih. Dan tekan okay. Dia akan jadi warna hijau sebab dia nak confirm betul ke kita nak potong kat sini. Okay, so okay, confirm. So kalau you pasang dekat sini, dia ada dua dah. Nampak? Dia jadi dua surfaces yang lain-lain. Okay, so sekarang ni kat sini yang saya nak tukar jadi hexagon tiles. So macam mana nak buat? So kita tekan dia. Dan kita scroll down ke bawah. Dekat sini kita nampak material. Oat flooring. Oat flooring ni lah yang asalnya. Kita nak tukar jadi hexagon. Macam mana? Sebab kita nak tekan tak boleh. Okay, so kita kena uncheck dulu dekat material by original ni, kita uncheck dia. Okay, so kat sini baru kita boleh pilih. Okay, kita tekan titik 3 ni. Kat sini let's say selalunya hexagon tiles ni dia punya material dia selalu tiles. So saya akan guna tiles lah. Type dia tiles. Okay, so kat bawah ni saya prefer yang ni, tile stone dengan end ceramic ni. Okay, maksud dia ada ni, first kali step yang kena buat. Okay, kat sini penting, you kena ingat kalau betul-betul you nak apply benda ni dekat you punya project, you kena ingat benda ni, you kena take note. First kali dekat sini, you kena duplicate dulu dia punya material lah. First kali kita duplicate. Sebab kalau kita tak duplicate, next time kalau you nak guna material yang sama, dekat project yang sama, so benda tu dia akan lari. Dia akan tak sama, macam perubahan tu tak ada. So kita kena buat duplicate. So kat sini saya rename lah nama dia, saya tulis hexagon lah sebab saya nak buat hexagon lah. Kalau you nak buat piramid ke segitiga ke, ikut suka you lah. Okay, so kat sini tile hexagon. So make sure klik dekat tile hexagon ni. So kalau kita pergi dekat appearance, ini dia punya asal dia. Okay, lagi satu yang you kena ingat, tadi kita dah duplicate material, sekarang ni kita nak duplicate dia punya appearance dengan ataupun finishes dia. Dia punya asset lah. So kalau kita nak duplicate, kalau kat sini you pasang kat tangan ni, atas tangan ni dia tulis indicate 1, nombor 1. So you kena duplicate, you kena tekan sini, duplicate this asset. Bila tekan, automatic dia akan jadi kosong kat sini. So maksud dia betul dah kita buat ni. Dia kena 2 step ni memang crucial, you memang kena ingat. Duplicate sini dengan duplicate kat sini. Okay, next step yang penting juga, lepas kita dah buat, kita kena tukar dia punya image. Kalau you pasang dekat sini, dia still tile mix color kan, dia jadi benda ni. Kita nak tukar jadi hexagon. So macam mana nak tukar? Just klik dekat sini. Okay. Satu note lagi, let's say macam kalau you nak, okay tak apa, saya proceed dengan yang ni dulu. Nanti saya takut tak faham tak. Okay, yang ni saya back dulu macam mana kita nak cari sampai ke situ. First kali you masuk dekat C, then you masuk dekat program file X86 ni. Dan you masuk dekat common file. Lepas tu you masuk dekat Autodesk Share. Lepas tu you masuk dekat Material dan Texture. Dan masuk nombor 3. Lepas tu Max. Kat sini lah benda tu. So benda apa yang kita kena cari? Kita kena cari tiles. Tiles yang hexagon bump nama dia. So kalau you nak scroll satu-satu macam panjang sangat. So you type dia tiles hexagon bump. Nampak dia keluar dah kat situ. Okay, kat sini you tekan open. So dia akan ubah kat sini. Tapi tak cukup. Kalau you pasang kat sini, dia still tak ubah. Dia macam ada lagi yang material selebihnya dalam tu. So kita kena ubah 3 benda yang saya amat tadi tu. Sama juga dekat sini. Kita kena ubah tile hexagon bump. Dan juga dekat bawah ni, tile hexagon bump. Oh, mau hilang belum? Tile hexagon bump. Okay, kat sini. So lepas kita dah open, nampak dia jadi bersih elok benda ni. Macam ni, yang ni yang kita nak. Sebab tu kita kena tukar 3 benda yang tadi saya beritahu tu. Okay. So lepas dah siap benda ni, kita tekan apply, kita tekan okay. So kalau perasan dekat sini, dia dah ada dah. Dia dah keluar dah kita punya dalam satu surfaces, tapi dia ada 2 different finishes. Tapi kat sini nampak macam noob lagi macam tak lawa lagi. Sebab kita belum blend dia kan lagi. So cara nak blend dia, kita klik dia dulu sini. Dan kita tekan edit division. Okay, kalau you pasang, kalau kita nak buat macam tu, terus automatic dia punya Revit ni, dia punya, maksud saya macam dia punya surfaces ni dah akan hilang. So macam mana kita nak trace kita punya hexagon? Okay, sebelum kita sampai step untuk yang ni, kita kena guna detail line dulu.
kita kena trace detail line ni. Okay. So cara nak trace dia, tekan DL ataupun detail line lah. So kat sini you sketch. You ikutlah you punya kesukaan, maksud dia macam you punya creativity, you nak macam mana bentuk macam mana kan. Okay. So kalau you pasang kat sini, saya punya line kecil je. So macam mana saya nak bagi besar? Saya on balik TL tadi, thin line tu. So dia akan tebal, lagi senang sikit lah kita nak trace. Alright, so yang ni saya trace dia dulu. Okay, lagi satu. Kalau you nak end product, maksud saya end product benda ni, kalau you nak nampak lagi lawa, you kena spend time banyak dekat sini lah. So maksud saya tu macam kalau you buat laju-laju, nanti dia macam herok-herok sikit lah. So kalau you nak betul-betul lawa, ikut betul-betul yang tu, you kena trace dan you kena spend time banyak sikit kat sini. So ini saya buat dah laju ya, herok pun tak apa. Sebab saya nak tunjuk kat you all macam mana cara dia. Okay, ni saya buat je saat. Okay, sini. Ini ikut suka, you nak pergi belah mana pun, nak buat apa ke. Dia tak semestinya, sebab topik sekarang saya pilih untuk hexagon. So kalau you nak buat triangle pun sama, method yang sama juga. Okay. So yang ni saya trace dulu. Sini. 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 Okay. So, mungkin ada antara you yang terfikir, boleh tak kalau saya tak mau buat benda ni macam connected, saya nak buat asing kat sini? Jawapannya boleh. Boleh je buat. So, kita buat satu kat sini contoh, nak tunjuk sikit. Kita buat satu kat sini, sini, sini. Lepas tu kita buat lagi kat bawah. Sini yang satu lagi last. Okay, ni, sini. Ni dah herok sikit lah. Sebab saya tak zoom sangat tadi. Saya nak cepat. Okay, masuk sini. Okay, right. Dah jadi macam ni. Kira siap dah ni. Kita dah trace lah. So kat situ baru P tadi yang untuk sebelum ni punya kerja tu yang saya beritahu tu. So kita klik dekat dia. Kita tekan. Kalau you klik nampak, dia nampak dah benda yang you trace tadi. Okay, baru kita boleh tekan edit division. Dekat sini kita tekan edit sketch. Okay, sebelum apa-apa you nak buat, you kena tutup dulu dia punya ni. Dia punya border ni. Tidak, dia tak jadi. Dia akan keluar error. So, you kena tutup dulu dia. Tutup. Okay, dan dalam ni macam mana kita nak buat, dia ada dua method. Antara you guna line biasa, you trace satu-satu balik. Ataupun you guna pick line, cepat sikit. Sini, you hover je dekat mana line mana-mana dan you tekan tab. So, dia akan highlight semua, you klik. Okay, dah jadi sini. Sama juga dengan sini. Tab, klik. Tab, klik. Alright. Okay, ni tak siap lagi. Kita kena trim dulu. Tekan TR ataupun trim extend kat sini lah. So kita kena trim sini, sini. Yang ni yang pentingnya kita buat border tu. Alright, dia akan jadi macam ni. Okay. So maksud dia hijau ni maksud dia kita tak mau potong dah. Kita nak yang warna pink ni je. Okay, lepas tu tekan finish. Finish. Dia akan nampak macam noob lagi, macam mananya blendnya. Okay, sebabnya benda ni tak siap lagi. Kita kena tukar dekat dia punya panggil dia punya material tadi yang awal-awal kita buat tu. So kita kena tukar dekat situ. Tekan dia. Dan kita scroll down ke bawah. Kita akan nampak dekat material by original. Uncheck dia. Sini tekan balik benda tu. Sini kita search kita punya tiles tadi tu. Okay, dia ada tile hexagon yang kita dah buat tadi tu. Kira betul dah ni. Tu tekan okay. Dia akan jadi macam tu. Okay, kalau yang ni saya buat macam laju sikit lah. So, cepat sikit lah saya nak trace dia. So, macam saya beritahu tadi, kalau you nak buat ikut creativity you, contoh macam floor selalunya mesti floor besar sikit kan. So, you nak buat, you akan spend time banyak sikit lah sepanjang you nak trace benda tu. Okay, tapi sebelum tu, kita delete dulu detail line yang kita buat tadi tu. Kita hover, kita tap. Okay, dan kita delete macam biasa. Sama juga dekat yang kita buat yang ni. Musat. Okay, delete. Okay, dan juga delete. Okay, so macam ni saja lebih kurangnya. Yang ni saya tutup saya punya floor plan ni sebab saya nak tengok 3D ni nampak macam gempak sikit. Nampak hebat-hebat sikit kan. So kita buka kat 3D. So dia akan nampak lebih kurang macam ni. Okay.
Alright. Lebih kurang macam ni lah kita punya end product dia. So macam saya bagi tahu tadi lagi sekali, you kena ingat dua benda tu. Yang masa kita nak tukar finishes tu, kena duplicate 2 kali, lepas tu baru kita kena tukar 3 benda yang tadi saya bagi tahu tu. Yang tu je yang main dia. Lepas tu you boleh buat macam ni lah, demo kepada blend macam ni lah. So let's say macam you nak buat design lain, you tak mau buat hexagon, you nak buat triangle, you nak buat piramid apa, boleh je, buat je. Okay, so you just trace macam tadi. Okay. So yang tu je saya punya perkongsian untuk hari ni lah, untuk bahagian hexagon tiles dengan timber flooring ni. Dia just laju ya benda ni. So lepas ni saya akan buka untuk Q&A session. So kalau ada benda nak tanya ke apa-apa ke, boleh tanya dekat komen bawah tu lah. Okay. So saya akan buka Q&A session sekarang lah. Siapa yang ada soalan apa-apa ke nak tanya. Ada tak soalan? Okay, kalau yang tak ada soalan ni mungkin ada yang tertanya-tanya kan. Boleh tak kalau kita nak buat benda ni tapi kita nak apply dekat wall? Mungkin ada yang nak buat dekat wall, maksudnya macam wall ada kat sini, dia sekali main dengan wall. Okay, jawapan dia sebenarnya kalau kita nak buat method yang sama, dia kadang boleh, kadang tak boleh. Maksudnya macam itu dia ada cara lain, cara yang lebih, orang panggil cara yang lebih berkesan. Cara dia kita kena split elemen dulu. Kita tak boleh buat yang divide parts tu sebab dia macam kita kena set up reference plane dia lah. So macam susah sikit. Saat ni ada soalan tu rasanya. Ya kan? Ya soalan. Okay, so macam tadi saya beritahu kalau wall tu dia kena guna method yang lain. Kita kena guna split element rather than kita guna divide parts tu. Sebab kalau guna divide parts tu, bila kita nak buat yang trace ni, dia tak boleh buat. Walaupun kita buat dekat elevation, tapi kita nak trace dia, kita nak tutup balik dia punya ni tadi tu, tak boleh. Sebab dia akan nampak dekat view atas saja. So cara yang berkesannya kita split element, yang tu boleh. Sama juga kalau kita render apa semua, dia akan nampak benda yang sama juga. Dia tak nampak lah elemen terpecah ke apa ke. Okey, lepas tu yang tu je. Ada sekali lagi saya tanya, kalau ada soalan, siapa yang nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak launch lagi satu poll lah. Okey. Launch satu lagi poll. Okey. So minta siapa yang join ni, minta tolong isi sekali lagi lah poll ni. Okey. Okey, ada lagi berapa orang? Ada lagi 4 orang. Minta tolong. So you kena take note lah yang kalau you nak betul-betul apply dekat projek you kena buat benda tu. You kena ingat benda yang saya beritahu tu. Duplicate tu yang penting. Duplicate, 2 benda tu penting. Lepas tu memang boleh apply macam biasa saja. Okay, lagi 10 second. Saya akan tutup kita punya poll lah. Okay, saya akan tutup poll. Alright. So sebelum tu, saya nak tunjuk dulu kita punya, kalaulah you macam you terfikir you nak buat, you macam rasa macam you ada benda yang you nak kami buat sebagai webinar, you boleh tanya dekat sini. Saya akan tunjuk step dia lah, cara dia. Cara dia, you pergi dekat event, calendar event. Okay, akan pop up macam ni, you klik je, contoh klik sini. Dan dekat sini you akan tengok dekat bahagian scroll bawah dia akan tulis do you need a hand apa benda tu. You tekan request here. Okay, dia akan tengok lambat sikit lah benda ni. Okay. Okay, ini KL punya branch. So you scroll bawah kat sini you boleh isi lah you punya nama,
you punya company, you punya email, dan yang ni you interested nak tahu untuk apa. Contoh you nak tahu pasal AutoCAD, you tanya suruh buat apa benda, pasal Revit, architecture, semua ada kat sini. You isi saja, then I am not a robot lah kan. Okay, lepas tu you submit macam biasa. Okay, yang tu saja rasanya. Oh, ada soalan? Possible to have step by steps. Okay, so Mr. David, kalau you nak tahu step by step, you boleh drop your punya email kat bawah. So saya akan bagilah step by step yang lagi senang yang you nak faham. Mungkin tadi yang saya ajak tu laju sangat, ataupun saya punya slang utara ni macam bagi you confused sikit kan. Tapi tak apa. You boleh drop you punya komen kat bawah, nanti saya akan tulis step by step. Alright, thank you Mr. David for the question. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya akan end